Assalamualaikum. You all mesti pernah dengar tentang business networking kan? Ataupun nama lainnya business rangkaian. Ataupun nama yang lebih glamour yang biasa kita dengar, multi level marketing, MLM. Mesti pernah dengar kan? Ada tak yang tengah buat business MLM sekarang? Ataupun ada tak yang berkira-kira tengah consider, terfikir-fikir nak buat business MLM sekarang? Ataupun ada tak yang takut, kecut perut, seram sejuk bila dengar pasal MLM? Kalau korang rasa macam tu, itu sebenarnya normal. Sebab Win pun pernah rasa macam tu. Sebab apa? Sebab kita pernah terkena dulu, tak ada ilmu, tak tahu kan. Jadi kita orang kata bagus, kita follow je kan. Tapi lepas tu terlungkup. Okey. Jadinya sekarang bila kita dah tahu, ada ilmu, jadi Win nak kongsi dengan you all, okey. Sebenarnya bukan salah MLM. Bukan salah ibu mengandung sebenarnya. MLM ni bagus kan. Cumanya perkara-perkara yang berkait-kait, bersangkut paut dengan MLM tu yang membuatkan kita jadi takut dan fobia. Sebab apa? Sebab Tun M sendiri pernah meramalkan, okey, pada tahun 2020 kata dia, bisnes yang orang berpusu-pusu nak buat adalah bisnes networking. Sebab apa? Apa berlaku kat tahun 2020 tu? Kita flashback sikit. Tahun tu pandemik kan, yang mana ramai orang kehilangan pekerjaan, bisnes tutup, hilang punca pendapatan. Jadi apa orang nak buat untuk sustain teruskan hidup? Menyertai bisnes networking. Kan? Selain daripada Tun M, Bill Gates, antara orang terkaya di dunia pun pernah kata, kalau dia terpaksa nak mulakan semula kerjaya dia, dia akan pilih untuk memulakan dengan business networking. Gitu. Jadi sebenarnya kalau you all tengah buat business MLM ataupun tengah merancang-rancang nak join business MLM, bermakna korang memang tengah berfikir yang betul. Sebab apa? Orang-orang yang hebat pun mengaku bahawa business networking ni adalah cara yang mudah, murah dan cepat untuk gandakan kewangan kita. Okey. Tetapi ada perkara yang kita kena tengok sebelum kita decide untuk pilih MLM tu. Okey. So yang pertama, ada 8 perkara semua sekali dah. So yang pertama kita kena tengok, pastikan syarikat tu tak ada orang tengah. Orang tengah ni apa? Orang yang kacau daun lah antara you dengan pengeluar. Siapa dia orang tengah ni? Mungkin pengilang, third party, pihak ketiga. Pengilang, orang yang buat pengiklanan, kan, ini kos yang besar tau kena bayar. Jadi siapa nak bayar? Kita lah sebagai ejen. Kita penat-penat kerja kan, tiba-tiba kita kena bayar orang tengah tu. Jadi kelancaran tu antara you dan juga pengeluar tu terganggu sebab ada orang tengah yang handle. Okey. Yang kedua, pastikan bila dia nak bayar bonus kita tu tak ada point-point. Dulu kan Win pernah kena tau, Win pernah tanya, time nak bayar bonus kita tu kan ada point-point, 0.5 lah, 0.25 lah, 0.3 lah, kan. Win tanya kenapa ada point-point ni? Dia kata ini standard format untuk syarikat MLM. Kita ni tak tahu, percaya je lah. Rupa-rupanya point-point tu adalah tanda sebenarnya dia nak bayar pada orang tengah, pada syarikat orang tengah. Sebab tu dia kecilkan bonus kita, dia bagi sikit kita kan, 0 point something nak dibagi kat orang tengah. Jadi kita penat-penat buat kerja, lepas tu kita kena bayar orang tengah pula. Adil tak? Kan tak adil tu kan. Yang ketiga, pastikan syarikat MLM tu tak ada pairing matching. Apa dia pairing matching ni? You all pernah dengar tak? Ada syarikat MLM yang kata you kena cari kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Last jadi apa? Jadi piramid. Kan, bila jadi piramid ni yang penatnya kita buat kerja, yang dapatnya ke atas. Macam tu kan. So pairing matching ni bahayanya, dia akan letak syarat bila dia kata you kena sama kaki kanan dan kaki kiri. Kalau kaki kanan you tak sama dengan kaki kiri, you tak dapat bonus. Sudah. Tadi kita buat sepatutnya kita dapat dibayar kan. Tapi bila kanan dan kiri ni tak sama dia punya pencapaian dia, sales dia, you takkan dibayar. Jadi pergi mana bonus kita tu? Naik atas lah. Hati-hati, okey? Right. Yang keempat, pastikan tak ada maintenance setiap bulan. Yang ini pun Win pernah kena. Dulu kan, lama kita tak membeli, tiba-tiba bila kita nak beli lagi, dia kata tak boleh. You punya keahlian dah tamat. Sebab apa? Sebab you tak membeli, pada 2 bulan tak beli. Rupanya kita kena maintain setiap bulan. Ada pula macam tu kan. Kalau time bulan tu kita tak membeli, tak menjual, tak ada sale,
habislah kita punya keahlian. Dah terbatal. Kan tiap-tiap bulan kita kena membeli, jualnya belum tentulah lah stok nak letak mana? Bawah katil. Itu sebenarnya cara jahat untuk syarikat ataupun HQ, dia nak habiskan barang dia. Jadi dia suruh ejen beli tiap bulan. Sudah habis duit kita membeli barang aja kan. Hati-hati, okey. So yang ke 5, pastikan syarikat MLM itu tak ada minimum order of quantity ataupun MOQ. Yang ini dia akan kata macam ni tau. Untuk you nak dapat diskaun sekian-sekian kan, you kena beli kurang-kurangnya 1,000. Macam tu. Ataupun dia kata okey, yang ini harga dia murah kalau you beli 10. Macam tu kan. Mana boleh jadi kan. Habis tu kita asyik nak kena beli banyak-banyak je. Sale belum tentu lagi ni, pembeli belum ada lagi kan. Mana boleh macam tu. Last barang kita yang banyak. Kan. Nak beli dapat harga murah, kena beli banyak. Kena beli in bulk. Tak boleh beli satu-satu. Itu bahaya, okey. Make sure syarikat yang MLM yang kita nak join tu, dia tak ada minimum order of quantity. Satu barang pun you dapat 30%. Kan bahagia macam tu. Walaupun barang tu berharga RM19. Kan best macam tu. Kan. Okey, alright. Yang ke-6, pastikan okey syarikat MLM itu tak ada renewal. Ini kadang-kadang setiap tahun dah nak masuk tahun baru kita dah suspend. Masuk tahun baru kita dah suspend kan. Nanti kadang kena renew keahlian, Habis tu kalau kita tak renew macam mana? Terbatal lagi. Bila kita pergi luar negara, ke Singapura, ke Brunei, ke mana ke kita nak membeli, tak boleh, kena renew dulu. Ini kena hati-hati, okey? Jangan asyik nak kerja renew aja kerjanya kan. Okey, yang ke-7, okey, pastikan syarikat itu tiada letak syarat-syarat mengarut untuk dia bayar bonus kita. Make sure kan. Jangan dia kata untuk you dapat bonus banyak, you kena buat sale 3,000, you kena buat sale 5,000. Kalau buat sale tak sampai macam mana? You dapatlah barang elektrik ke apa ke macam tu kan. Tak naklah, kita walaupun sale sikit pun kita jual, tapi itu effort kita. Kita perlu dibayar, betul tak kan? Walaupun kita jual satu bak gigi sekalipun, kita perlu bonus tu. Sekarang ni semuanya nak pakai cash kan. Habis kalau dia nak tunggu kita buat sale sampai 3,000, 5,000, baru dia nak bagi bonus besar, macam mana dengan sale-sale kita yang kecil-kecil ni? Tak adil, okey? Alright. Yang terakhir, pastikan you tak perlu kena buat loan. Ini kadang-kadang ada MLM yang kata you nak mula you kena letak loan 20,000, 30,000, berapa puluh ribu kan, untuk you nak dapat sekian-sekian pangkat, untuk you nak dapat bonus besar, untuk you nak jadi jutawan cepat. Itu hati-hati, okey. Kita tak nak bisnes yang kita belum mula lagi tapi kita dah kena bayar loan. Nanti sale belum tentu kan, barang belum tentu terjual, bisnes belum tentu start, kita dah kena bayar loan. Macam mana tu? Kan kita buat bisnes untuk memperbaiki tahap ekonomi kita, bukan untuk buat kita jadi lagi teruk, terbeban dengan kewangan kan. Jadi kena hati-hati, okey. Jangan sampai kita nak mulakan satu perniagaan, kita nak buat satu MLM itu, last-last kita yang terciduk. Kan. Jadinya Win dah kongsikan 8 perkara yang kita perlu tengok dulu, okey, supaya kita tak tertipu, supaya MLM ini boleh jadi satu landasan untuk kita gandakan kewangan kita dengan lebih cepat. Okey, so itu je. Bye.